Sebab kadang-kadang rakyat ni dia mengharapkan benda tu untuk membuktikan yang dia tu selamat ke tak selamat ke untuk berjumpa dengan orang lain. Macam pada hari pertama yang saya buat saliva test tu, pagi tu saya buat dekat rumah, ada nampak satu garis kabur kan. Terus pergi satu farmasi beli dalam kereta saya buat negatif. The next day buat positif pula. Lepas tu pergi swab test memang confirm positif. So mana dia punya trustability lah kita panggil. Assalamualaikum guys. Selamat petang. Hari ni hari ketiga kita berkuarantin. Hari ketiga lah. Alhamdulillah semua okey, tak ada masalah, tak ada jadi yang teruk-teruk. Tapi ada berita yang lebih mengejutkan. Sebab pada hari ni mak saya dan juga ayah saya dan juga adik pun disahkan positif. Sedangkan kami ni jarang berkomunikasi lah, jarang berjumpa. Saya pun jarang berjumpa, cuma anak je lah ada pergi. Tapi tak tahulah sama ada anak pergi sana ke atau dapat daripada mana ke lah. Sebab mak saya ni mengajar budak ngaji, adik pula ni cikgu sekolah. Jadi kita pun tak tahulah. Benda ni sebenarnya ada di keliling kita dah sekarang ni. Benda ni terlalu banyak sebab kita tengok tiada sebarang sekatan di mana-mana kan. Kita bebas bergerak. Kita sekarang pun gelang pun tak ada, gelang pink pun tak ada kan. Jadi entrance untuk masuk ke mana-mana tu tak ada sekatan. Tak ada orang check, oi awak ada gelang pink ke. Lepas tu pemeriksaan pada Masa Sejahtera pun tidak dilakukan dengan ketat lah. Macam kes saya dengan rakan sekerja tu, dia memanglah dalam jarak 2 meter daripada saya. Tapi saya dibahagikan dengan satu partition dinding lah. Dan saya pun jarang berkomunikasi dengan dia. Tapi macam anak-anak yang lain ni kan, macam anak-anak saya yang lain ni, tak tahulah kat sekolah kan dia orang bergaul macam mana. So itulah, maksudnya saya tak pastilah sampai bila kita boleh bebas macam ni. Walaupun saya positif dan family positif, tapi tak ada pakai apa-apa pun. Tak ada pakai gelang, tak ada gelang pink pun. Anak pun tak ada. Tengok, tak ada gelang pink. So itulah, selagi saya rasa macam benda ni takkan reda selagi cara kawalan kita tak betul-betul efisien lah. Maksudnya betul-betul dipantau. Contoh macam ni, selagi kita buat saliva test, macam contohlah ada individu mungkin dia dapat daripada satu tempat yang dia pun tak tahu kat situ ada satu close contact. Okey, contoh mungkin daripada sekolah, dia dapat daripada sekolah ke daripada kelas mana dia dapat, dia bawa balik, anak dia pun demam. Okey, bila anak dia demam, si ayah ni ataupun si mak ni dia kata okey anak demam biasa je, dia pun pergi kerja, pergi shopping, pergi beli barang untuk anak dia ni, pergi klinik, beli ubat, pergi ke mana-mana, pergi pam minyak, isi minyak kereta, sebab dia berurusan untuk keluarga kan. Tapi dalam masa yang sama, sepanjang tu dia adalah buat saliva test untuk anak tu tunjuk negatif. Okey, hari pertama tunjuk negatif, hari kedua tunjuk negatif. Tapi demam anak daripada hari pertama, hari kedua tu sampai hari kedua dia dah tunjuk pulih sikit kan. Lepas hari ketiga buat saliva test, tiba-tiba naik positif, ada naik dua garisan tunjuk positif. And then yang bapak ni daripada hari pertama, hari kedua tu dah bergaul dengan anak ni kan, semua kan, bagi makan ke apa semua, masakan kan. Dan dia pun dah pergi ke sana ke sini kan. Macam tu lah maksudnya benda ni, saliva test ni tidak boleh judging yang kita ni adalah negatif, kita adalah bebas daripada COVID. Memang sebab benda tu terlalu sukar dipercayai. Sebab itu yang berlaku pada keluarga saya pun. Saya test positif, tapi anak saya buat saliva test negatif semua, 4. Tapi bila saya pergi RTK, saya pergi buat nostril test, semua positif. Macam mana? Buat apa pergi jual benda tu kalau benda tu tidak reliable? Kan?
Sebab kadang-kadang rakyat ni dia mengharapkan benda tu untuk membuktikan yang dia tu selamat ke tak selamat ke untuk berjumpa dengan orang lain. Sekali dia buat apa dia buat saliva test ni, dia negatif. Dia kata dia confident. Okey, saya negatif. Macam pada hari pertama yang saya buat saliva test tu. Pagi tu saya buat dekat rumah ada nampak satu garis kabur kan. Saya cakap betul ke ni? Ke pasal kita baru lepas makan ke apa kan? So saya keluar terus pergi satu farmasi beli dalam kereta, saya buat negatif. And then besoknya the next day buat positif pula. Lepas tu pergi swab test memang confirm positif. So mana dia punya trustability lah kita panggil, kepercayaan pada benda tu. Dan rakyat semua bergantung kepada benda ni untuk judging yang dia tu safe ke, dia tak safe ke, dia boleh berkomunikasi dengan orang lain ke tidak. Kan? Selagi benda tu tidak boleh diguna pakai, tidak boleh diharapkan, not reliable, so sampai bila benda ni pun takkan dapat diatasi. Sebab orang bergantung kepada saliva test kit ni untuk katakan dia ni selamat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tapi bila tiap kali dia buat tunjuk negatif, sedangkan dia dah jadi pembawa dalam diam tanpa dia sendiri ketahui. So saya rasa susah ni. Sekarang ni dah 20,000 kes lebih, dah 27 tak silap saya. Sampai bila nak akan turun saya pun tak tahu. Tengok dulu awal-awal dulu masa PKP yang pertama kan, kes dah bawah 1,000 dah gelabah lah, tutup sana sini. Tapi sekarang ni 27,000, relax. Dia sibuk jaja booster kan. Booster kata dah 3 dos. Dah 3 dos tak apa, kes-kes hanya stage 1, stage 2 saja. Stage yang kritikal tak banyak dia kata. Yelah, tapi kalau kes stage 1, stage 2 tu sampai dah beratus ribu, apa nak cakap? Kan? Ni dah berpuluh ribu, takkan nak sampai dah beratus ribu. Stage 1, stage 2 sampai beratus ribu. Mana keselamatan? Apa yang kata safety ni? Itulah. Harap-haraplah kita kena jaga diri. Kalau sekarang ni nasihat saya, kalau lah rasa tekak tu, dah rasa lain macam, ada orang demam kat rumah, kita bazirlah duit sikit. Jangan pergi buat saliva test. Pergi buat swab test dekat klinik mana-mana. Paling murah pun saya dengar ada RM50, ada RM60. Itu yang paling macam cakap boleh dipercayai lah. Sebab saya pun tanya dengan doktor, saliva test ni dia punya accuracy berapa? Dia kata ketepatan dia hanya 30 ke 50%. Tapi kalau nozzle tu, yang swab test yang cucuk hidung tu, itu 50 ke 70. Kalau yang PCR tu memang, tapi result dia lambat dah, ambil masa 1 ke 2 hari. Itu memang 100% tepat lah. Tapi kalau kita buat macam saliva test negatif, belum tentu kita negatif. Kita buat saliva test kita positif, buat lagi beberapa kali pun positif, memang kita positif. Tapi kalau kita buat RTK, kita buat nozzle test positif, itu dah macam saya cakap tadi, 50 ke 70% kemungkinan kita memang positif. Lepas tu dia akan kita akan rasa lah badan kita sendiri, kita ada rasa lenguh-lenguh. Walaupun result tu positif, kita ada rasa lenguh-lenguh. Maksudnya benda tu confirm. Itulah nasihat saya. Kalau ada ahli keluarga yang tak sihat, terus cepat-cepat pergi buat test. Jangan nak tunggu dalam diam kita menjadi pembawa kepada orang-orang lain. Yang kita tak apa, dia ni demam, sakit tekak biasa je kan. Kita pun tak tahu. Rupanya yang orang yang ada kat rumah kita tu dah positif. Kita pun tak tahu. Dia hanya buat saliva test dia kata negatif, sedangkan dia dah positif. Itulah. Okay guys, sama-sama kita berjuang. Kita sendiri sebagai ketua keluarga terutamanya bantu sama-sama untuk bendung masalah ni, atasi masalah ni, jaga family semua. Semoga kita semua sembuh dan dilindungi insya-Allah. Okay guys, kita orang tengah prepare nak makan malam ni sebenarnya. Ada rezeki sikit. Okay, apa lagi? Kita makan ni. Makan apa ni? Kita makan KFC. Alright. Bye bye.